Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah berkenaan dengan ikhlas. Dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Niat merupakan permulaan yang penting bagi sesuatu ibadat. Ia bukan sekadar lafaz di mulut, tetapi ia merupakan keazaman yang terpendam dan tersemat indah di dalam hati sanubari manusia untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ia dapat membezakan antara ibadat dan adat kerana mungkin ada manusia yang turut berlapar dari dini hari hingga waktu malam. Tetapi sekiranya tanpa disertakan dengan niat, perbuatan itu tidak membawa apa-apa erti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari muslimin dan muslimat sekalian, kita hendaklah beramal sehingga melahirkan ikhlas. Bukan tunggu ikhlas baru nak beramal. Ikhlas adalah persoalan dalaman manusia yang dilakukan sehingga menjadi amalan itu sebati dalam kehidupan kita. Apabila ia telah menjadi sebati, maka tidak timbul melakukan sesuatu perkara itu disebabkan untuk orang lain. Allah menghargai amalan orang yang ikhlas kerana melakukan sesuatu amalan itu benar-benar 100% kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas bukan suatu perkara yang mudah seperti yang disangka, seperti yang disebut-sebut. Ia selalu diserang hendak oleh nafsu manusia yang ingin dipuji, dipandang hebat dan dimuliakan, yang secara tidak sedar kita tertipu dengan amalan yang dilakukan. Justru niat bukan sekadar menyebutnya di awal melakukan amalan, tetapi ia perlu sentiasa hadir di dalam hati bahawa amalan itu dilakukan kerana Allah, bukan kerana makhluk lain. Mungkin di peringkat awal kita menyebut bahawa amalan itu kerana Allah, tetapi ketika menjalani ibadah berkenaan, kita mungkin hanyut dalam lamunan perasaan yang menganggap bahawa kitalah yang paling hebat puasanya, tanpa menyedari bahawa kita sedang diserang hendak oleh syaitan dan hawa nafsu. Akhirnya, amalan yang kita lakukan itu menjadi abu yang bertaburan di udara, malah ia dilemparkan kembali ke muka si hamba lantaran amalan itu bukan semata-mata kerana Allah, tetapi dikongsi dengan makhluk lain. Oleh itu, ia merupakan perkara yang rumit kerana ia terletak di dalam hati. Orang lain hanya dapat melihat aspek luaran sahaja dan tidak dapat mengetahui perihal hati seseorang. Oleh kerana rumitnya soal hati, maka syaitan dan nafsu sering menyusup di dalam hati dan berjaya mempengaruhinya sehingga tidak lagi melaksanakan ibadat semata-mata kerana Allah. Maka kita perlu minta lindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan syaitan dan dari lamunan hati, kerana kita sebagai anak Adam
tidak sebegitu kuat untuk berhadapan dengan serangan syaitan dan hawa nafsu. Nabi Adam, bapa kepada manusia, juga tewas. Oleh itu, kita sebagai anak Adam perlu lebih berhati-hati dan minta perlindungan daripada Allah. Niat dan keikhlasan merupakan dua perkara yang saling berkait, kerana keduanya berpunca dari hati yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puasa bukan cuma sekadar melafazkan niat dan menahan diri daripada makan dan minum, tetapi ia merupakan penghayatan yang lahir dari keazaman yang kukuh untuk membentuk hati dan perasaan bagi mencapai tahap takwa kepada Allah. Ia bukan sekadar di mulut, tetapi ia terletak di hati sanubari manusia, hasil dari kefahaman tentang Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ia adalah bulan yang perlu dilalui dengan hati yang suci dan tunduk patuh kepada Allah. Jika sekadar membaca niat puasa, tetapi pada keesokan harinya hanya menahan diri dari makan dan minum sahaja, kanak-kanak darjah 1 juga mampu melakukannya. Kita tidak mahu susah payah ibadah puasa yang dilakukan itu menjadi sia-sia, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam satu hadis, kam min sa'imin hazhu min saumihil ju' wal atash, yang bermaksud betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat ganjaran daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Kesungguhan melakukan amalan dalam bulan Ramadan merupakan sebuah persiapan untuk bertemu dengan Allah. Ia memerlukan kesungguhan kerana Allah telah memberikan temu janji selama sebulan untuk manusia berbakti kepadanya. Jika kita ingin membuat pertemuan dengan seseorang yang mempunyai pangkat, ia bukan kerja yang mudah. Pertamanya, mungkin kerana kerja yang banyak, dan yang kedua adalah kerana ego. Jika pun kita berpeluang untuk berjumpa, ada had masa dan perkara-perkara yang dilarang untuk diberitahu. Namun, jika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar, yang Maha Hebat, amatlah mudah, tanpa syarat, tanpa had masa, siang dan malam kita boleh berbicara dengannya. Bulan Ramadan ialah bulan untuk kita bertemu dengan Allah dan berbicara dengannya secara serius. Saudara, sebenarnya niat melakukan ibadat puasa itu tidak susah. Niat adalah kehendak dan keazaman yang tersemat di dalam hati. Seterusnya disertakan dengan amalan. Ia tidak semestinya dalam bahasa Arab, tetapi apa yang ada di dalam hati. Cukup sekadar membayangkan dalam fikiran untuk berpuasa pada esok hari sebelum dari masuk waktu fajar. Walau bagaimanapun, para ulama telah membuat suatu lafaz yang boleh dijadikan panduan untuk berpuasa. Jadi, di sini saya kongsikan panduan lafaz niat berpuasa. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang bermaksud, aku berniat berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala.
Selain itu juga sahur merupakan salah satu cara untuk memperkuatkan lagi niat puasa. Bahkan mengikut para ulama dalam mazhab Syafi'i, sekiranya seseorang itu bangun sebelum subuh untuk bersahur, ia dikira sebagai niat untuk berpuasa. Tidak kira hanya minum seteguk air ataupun sebiji kurma, ia tetap dinamakan sebagai sahur untuk berpuasa pada keesokan harinya. Saudara-saudari para pendengar yang dirahmati Allah, berniat tidak susah, tetapi untuk mencapai ikhlas itulah yang mencabar. Marilah kita sama-sama menginsafi kisah para sahabat yang telah mati di medan peperangan. Namun, Rasulullah menyatakan bahawa dia tidak mati syahid kerana dia berperang sekiranya bukan semata-mata tekadnya untuk mencapai keredaan Allah. Dia sanggup untuk menggadaikan nyawanya semata-mata untuk dianggap sebagai seorang pahlawan yang hebat. Tidakkah itu hasil daripada bisikan syaitan dan keinginan nafsu yang sentiasa memperdaya manusia? Kerjanya begitu halus dan sungguh licik sekali. Ringkasnya, niat dan keikhlasan itu perlu sentiasa dijaga kerana ia sentiasa terdedah dengan serangan hendak syaitan dan nafsu. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, puasa kita mungkin sah pada mata manusia, tetapi dikhawatiri tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita sama-sama memperteguhkan niat kita agar puasa kita hanyalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahaja perkongsian daripada saya untuk hari ini berkaitan dengan ikhlas. Semoga ianya memberikan manfaat buat para pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.